Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih borai? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang lah. Siapa lagi? Iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Korang yang belum subscribe, tolong subscribe dengan tekan butang subscribe. Sekarang insya-Allah kita akan sajikan pelbagai konten yang mengetengahkan isu-isu especially yang berkaitan dengan tentera dan bukan tentera pun kadang-kadang aku cover juga dan insya-Allah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk semua orang di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, kali ni aku nak buat reaction yang aku dah plan lama dah, tapi sekarang baru aku ada kesempatan, alhamdulillah. Bulan lepas pada Julai berapa hari bulan? 19 hari bulan, 18 hari bulan macam tu telah diadakan persidangan keselamatan negara bertempat di Putrajaya dan ramai orang upload keratan video yang memaparkan, nampak ayat macam orang baca berita, satu dialog, okey, lebih kurang macam discussion lah, di mana Panglima Tentera Laut iaitu Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani ada mengeluarkan satu kenyataan yang aku sangat-sangat suka dan aku sangat-sangat bersyukur sebab Tan Sri lantang untuk menyuarakan masalah yang memang ATM selama ni hadap dah bertahun-tahun, yang mana sebelum ni Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi bin Buang TDM pun pernah juga membangkitkan tentang hal ni. Hal apa? Kita tengok sama-sama nah. Mungkin satu ketika dulu okeylah banyak tu, but now the landscape kita dah berubah. Itu yang saya cuba tekankan dalam forum ini. The landscape has changed. Bajet kena ubah, kena review. Saya tak cakap lah nak tambah RM1 ke RM2 dah. Kita tengok lah, kita bincang lah nanti. Unless you are happy with the situation sekarang ni, kapal CCG China dan sebagainya 80 batu Nautica daripada di bating-bating Ali, dan kapal-kapal Singapura hari-hari duk challenge kita punya kapal di Batu Putih. If we're happy with that, okay lah. Tak payahlah buat apa-apa. Kan? Ambil. Cara dah. Ambil dah. Saya cakap ni betul lah, Pak. Yes. Frang. Lagi satu, saya rasa kenapa jadi begini, kerana mungkin pembangunan ketenteraan ni tak ada, will not buy them votes. Ya, saya rasa lah. Tapi apa strateginya untuk kita meningkatkan belanjawan ketenteraan? Kita strukturkan dia dalam akta peruntukan, peratusannya. Is that way to move forward? Kita every year, every 5 years kita majukan, setiap kementerian akan majukan keperluan bajet, kan? Kemudian all the politicians will bincang, and then dia tentukanlah, okey, MINDEF banyak mana, KDN banyak mana, betul. Dan sebagainya. So dia pukul rata saja. Hospital pun nak kena buat, sekolah pun kena buat. Memanglah, saya tak nafikan. Tapi apa yang kita nak tekankan dekat sini, if you don't look after security, you won't have any hospital or schools to look after. Betul? Kertas putih. That's what we're trying to say. Tan Sri, kertas putih You yang forget about your school, you can forget about betul tak tu?
or Betul? even internal security. Okay. If you don't look after internal security, external security, in the case of ATM, you can forget about looking after your hospitals or whatever. Satu lagi saya nak tambah. Kenapa saya rasa negara Singapura banyak pelabur-pelabur pelabur-pelabur. Sebab pelabur apa ni, antara sebab lah. There are many reasons kan. Yeah. Negara yang kecil, tak ada resources, but then dia punya GDP many times compared to us. Kenapa? Pelaburan banyak foreign direct investment. Because the foreign investors feel safe to invest there. Dia kata, oh ni Malaysia tak boleh buat apa, Indonesia tak boleh buat apa. They are most powerful in this region. The most powerful. Fuh. Dengar apa PTL cakap, aku macam seronok. Aku macam tahniah Tan Sri. Yeah. Kita kena notice elephant in the room lah. Aku setuju 100% dengan apa Tan Sri PTL cakap. Landscape dah berubah. Bukanlah aku nak menafikan aset-aset sedia ada secara keseluruhannya, baik darat, laut, udara. Kita punya aset tak ada masalah. Tapi kita kena akui dah masanya kita kena mempertingkatkan kualiti aset yang kita ada. Memang betul apa yang Tan Sri PTL cakap. Memang sekarang ni kita banyak terima ancaman-ancaman. Bukan kata nak perang lah, tapi macam aku cakap lah, kita ada tempat-tempat yang dekat sekitar Malaysia ni yang menjadi rebutan negara-negara dekat Asia Tenggara ni. Korang pun tahulah, masing-masing nak claim tu Batu Putih lah, itulah, inilah, Laut Cina Selatan lah. Sejajar dengan landscape keadaan semasa, apa salahnya kalau kerajaan boleh mengambil berat pandangan dan cadangan daripada pucuk pimpinan ATM. Aku pernah share benda ni dan aku nak highlight lagi sekali. Masa aku dekat dalam servis, aku pernah bekerja berada dekat level strategik dalam TDM. Level strategik ni ialah orang kata level yang paling tinggi lah. Jadi banyaklah aku terlibat dengan meeting-meeting, dengan conference-conference yang besar. Antara conference yang aku terlibat tu adalah sebut pasal bajet dan sebagainya. Dan aku terkejut pada tahun ketika itu, aku tak nak reveal tahun bila lah. Masa tu memang kita berhadapan sedikit lah dengan krisis ekonomi dekat negara kita dan katanya ada beberapa bajet yang perlu dipotong. Yang aku sedihnya, bajet pertama sekali yang dipotong adalah bajet yang diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia. Sedih tak? Dan sebenarnya ini kalau aku dedahkan ni mantap ni. Tak apa, aku tak peduli lah. Ini demi kebaikan pertahanan negara. Banyak orang kata useless kontrak yang kita bayar apa dekat dalam ATM apa semua ni. Kadang-kadang benda tu tak ada keperluan. Boleh je kalau kita nak hold kontrak tu, boleh je kalau kita nak batalkan sementara kontrak tu. Kita bagi priority dekat benda-benda yang lagi ada kepentingan. Contohnya macam spare part, macam kita punya armament. Aku bagi satu contoh lah, satu akronim yang pernah dikeluarkan lah semasa aku berada dekat dalam meeting tu. Ada pucuk pimpinan tertinggi TDM pada masa itu, dia tanya semua orang yang dekat dalam meeting tu, kalau aircraft kotor, aircraft tu boleh terbang tak? Semua macam boleh. Tiba-tiba dia tanya lagi satu soalan. Kalau aircraft tu kita tak dapat beli spare part, kita tak dapat maintain dia punya armament dan sebagainya, dia boleh terbang tak? Tak boleh orang jawab kan. And then dia tanya, dah tu tak nampak lagi mana satu yang priority. Itu aku just bagi dia punya glimpse, dia punya teaser je lah. Kalau aku nak bagi tahu spesifik, oi, sakit Dan aku setuju juga apa yang Tan Sri PTL bagi tahulah. Yes, betul, sekolah kena buat, hospital kena buat, tapi kalau pertahanan tu tak ada, hospital yang dibuat pun orang boleh hancurkan, sekolah yang dibuat pun berada dalam keadaan tak selamat sekiranya kita tak mantapkan benteng pertahanan
negara kita. Sebab that is the first yang orang akan berhadapan dulu sekiranya nak mengancam negara kita. Dan macam yang aku pernah dedahkan juga sebelum ni, ini diberitahu sendiri oleh MINDEF. Macam Tan Sri PTL bagi tahu tadi, memang kementerian-kementerian ni ada mengusulkan bajet dan bukan sekadar minta duit lah. Jadi senaraikan juga keperluan kepada bajet-bajet itu. Macam yang MINDEF bagi tahu dekat aku lah. MINDEF memang ada usulkan dan semua ni adalah daripada perbincangan, meeting dan persetujuan di kalangan pucuk pimpinan tertinggi ATM bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan lah. Jadi daripada Kementerian Pertahanan sign, lulus, sokong, bla 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 bla. Tapi the final say adalah dekat Kementerian Kewangan. Sebab apa? Kementerian Kewangan lah yang pegang duit. Jadi kalau 10, 20 dekat cadangan usul yang nak dihantar dekat MOF tu, yang daripada MINDEF ataupun ATM punya side, berpuluh-puluh orang sign kata setuju, tapi in the end kalau kita hantar dekat MOF, MOF tak setuju, tak boleh buat apa juga. Video ni bukanlah aku nak menghentam, aku pun tak ada sebut parti politik kan, dan sememangnya aku benci politik lah. Kepada sesiapa yang memerintah kerajaan pada masa kini dan pada masa hadapan lah, tak kisahlah siapa pun kau, tolong bagi keutamaan juga dekat pertahanan negara. Tak kisahlah ATM ke, maritim ke dan sebagainya. Kalau negara ni mantap dari segi infrastruktur, bangunan tinggi-tinggi, highway bersilang-silang dan sebagainya, kereta terbang apa semua, tapi kalau pertahanan kita rapuh, tak jadi apa juga babe. Orang akan berasa tak selamat. Dan macam Tan Sri PTL juga cakap tadi, dia mempengaruhi pelabur-pelabur yang nak melabur dekat sesebuah negara itu. Kalau dia rasa negara tu tak selamat, diorang pun tak nak melabur. So far setakat ni alhamdulillah lah, dengan izin Allah kita masih berada dalam keadaan aman dan damai. Tapi kita tak boleh ambil mudah dengan benda ni. Kalau diharapkan tawakal saja tak boleh, kena ada usaha juga. Kalau daripada Tan Sri PTL lagi bersuara yang beliau frust, faham tak, dengan bajet yang ATM berhadapan sekarang ni, aku yakin anggota-anggota yang semua yang bekerja dalam ATM, aku rasa diorang pun akan frust juga lah. Demi kedaulatan, demi pertahanan, keselamatan, security negara kita yang kecil, yang kita sayangi ni, tolonglah, boleh fikir-fikirkan, boleh ambil kira, boleh pertimbangkanlah dari segi bajet. Kita bukannya nak bajet ni nak berseronok-seronok, tapi adalah demi memantapkan pertahanan negara kita. PTL pun dah bersuara, PAT pun dah pernah bersuara. Jadi kalau tak nampak lagi, mungkin aku yang buat video ni, korang boleh cakap aku short sendiri. Mungkin ada anggota-anggota yang buka mulut, korang boleh cakap short sendiri, tu terpulanglah dekat korang. Macam Tan Sri PTL cakap juga tadilah, kalau rasa ancaman-ancaman yang kita keep on terima dekat Batu Putih lah, dekat itulah Laut Cina Selatan, kalau rasa benda tu macam okay, happy, dah biarlah, okay, tak payah buat apa-apa. Jangan sampai ada rakyat negara kita, jangan sampai ancaman-ancaman, tes-tes yang diberikan tu, tekanan yang diberikan dekat kita punya sepadan dan sebagainya, lama-lama diorang naik lemak, lama-lama diorang tengok ini macam tak ada benda, macam kita boleh up lagi je, makin lama jadi makin serius, makin terus sampai mengancam nyawa rakyat Malaysia. Okay, enough said. Kalau korang setuju dengan apa yang aku cakap ni, korang boleh share, dan sekiranya korang ada komen, korang bolehlah komen dekat ruangan komen. Kita tak payah kutuk-kutuk. Macam aku cakap tadi, yes, kita usaha. Ini adalah salah satu usaha aku yang sebagai bekas tentera ni. Ini apa yang aku boleh cakap lah. Aku ada platform, insyaAllah aku akan buat yang terbaik, dan sama-samalah kita doa supaya buka lah pintu-pintu hati orang-orang ni, supaya boleh consider lah apa yang diperkatakan oleh Tan Sri PTL tadi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga tekan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah sempena bulan 8 ni, kita doakan semua yang baik-baik untuk negara kita yang tercinta ni. Semarakkan rasa cinta pada negara kita. Aku faham dekat negara kita macam-macam masalah, politik lah, bla lah, kerajaan apa semua. Benda tu bukan alasan untuk korang benci negara Malaysia. Ingat, negara Malaysia ni aman, makmur adalah dengan izin Allah. Jadi kita kena bersyukur, sayangilah negara kita. Mantapkan iman kita, semoga kita dikurniakan taufik dan hidayah. Semoga kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye. See ya!